Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kami dari kumpulan 7. Pada malam ni kami akan membentangkan kaedah kuliah 4, 5 dan 6. Saya Anis Maisara binti Zainuddin, Matrik kad I181027731. Okey, saya akan membentangkan kaedah keempat, At-tabi'u tabi'un, yang mengikut tidak terpisah daripada yang diikutinya. Okey, boleh rujuk buku muka surat 294. Okey, kita pergi kepada huraian kaedah. Okey, pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikut. Selain itu, ia juga membawa maksud sesuatu itu yang mana pada zatnya atau dari sudut hakikatnya ia mengikut kepada yang lain. Okey, hukumnya juga dikira mengikut kepada yang diikuti itu. Okey, contoh A ikut B, maka hukum bagi A ni harus mengikuti hukum B. Okey, khususnya kita pergi kepada rumusan kaedah. Okey, pengikut merupakan bahagian atau sebahagian daripada sesuatu yang diikuti itu. Okey, justeru itu, bahagian tersebut mempunyai hubungan dalam rentetan atau proses kejadiannya. Okey, contoh anak dan perut ibu dan bulu pada badan biri-biri. Selaras dengan lafaz kaedah, kullu syai'in yadkhulu fil mabi'i tabi'an la hissatan lahu minasami. Maksudnya, setiap apa yang termasuk dalam jual beli dikira mengikuti, tidak ada bahagian baginya sudut nilaian harga atau bayaran. Okey, antara lain yang berkaitan dengan kaedah ni, Imam Al-Hamawi ada mengisytiharkan dalam kitabnya lafaz kaedah At-tabi'u tabi'un ay khairu munfaki an matbu'ihi. Maksudnya, pengikut itu tetap mengikuti, iaitu ia tidak terpisah dari apa yang diikutinya. Okey, kaedah ni dapat dikaitkan dengan kaedah yang berlangsung dalam perkara yang berkaitan dengan niat. Okey, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i As-Sana'i, iaitu kaedah Al-Mu'tabaru fi niyati huwa niyatul asli duna at-tabi'i. Maksudnya, apa yang diiktibarkan berkaitan niat ialah niat asal, bukan yang mengikut. Okey, daripada kaedah ni, adanya hukum furuk. Okey, macam yang pertama, hamba dikira berniat atau ia menjadi musafir dengan niat musafir tuannya. Okey, seperti apa yang kita tahu, hamba ni kan milik kepada tuan dia. So, mana-mana tuan dia pi, mana-mana tuan dia buat, semua dia ikut kan. So, bila tuan dia pergi musafir, dia dikira sekali bermusafir walaupun dia tak niat. Okey, begitu jugalah isteri. Kalau isteri ni dia milik suami dia. So, terbentuk dan dikira berniat musafir bagi seorang isteri dengan niat musafir suaminya. Okey, dia berlangsung kerana hukum itu mengikut hukum asal selaras dengan lafaz kaedah al-furu'u tabi'atun li usuliha. Maksudnya pecahan atau furu' itu mengikut kepada asalnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum furu'. Okey, yang pertama, seorang membeli lembu yang bunting, ia dikira membeli anak dalam perut ibu tersebut. Okey, selaras dengan lafaz kaedah yusbatu tabi'an ma la yusbatu isti'lalan. Maksudnya ditetapkan pada ikutan apa yang tidak ditetapkan secara terpisah. Okey, disebabkan lembu tu bunting, kiranya kalau kita beli, dia automatik akan beli sekali dengan anak dia lah dalam kandungan tu. So, tak boleh beli secara bansingan. Okey, yang kedua, seseorang yang membeli biri-biri, ia dikira turut membeli sama bulu yang ada pada badannya, kerana bulu itu adalah yang mengikut pada tubuh biri-biri tersebut. Okey, selaras dengan lafaz kaedah kullu ma la yasihu bai'ahu mufradan la yasihu istisna'uhu. Maksudnya, setiap apa yang tidak sah dijual secara bersendirian, tidak sah dikecualikannya. Okey, kalau kita beli biri-biri, sesah lah kita akan beli satu tu lah, satu badan dia kan. Satu tu, seekor biri-biri tu. Kiranya sekali lah, ada bulu dia, ada tangan, ada kaki apa semua. Sebab dia, anggota badan dia tu mengikut kepada diri dia. So, tidak sah dikecualikannya. Okey, setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifa binti Jamaluddin. Nombor matrik I181026558. Saya akan bentangkan kaedah pecahan bagi kaedah kuliah yang keempat, iaitu yang mengikut tidak terpisah daripada yang diikutinya. Apabila adanya kaedah kuliah, maka akan terbentuk pula kaedah juz'iyah. Banyak kaedah pecahan ni, tapi saya akan bentangkan 3 saja, iaitu kaedah pertama, kedua dan ketiga. Okay, tengok pada muka surat 296. Okay, kaedah yang pertama, at-tabi'u la yafrudu bil hukmi. Maksudnya pengikut itu hukumnya tidak tersendiri. Okay, untuk huraian kaedah pula, dia nak terangkan kat sini, yang mengikut hukumnya tidak dapat dipisahkan daripada apa yang diikutnya ataupun tidak dapat diasingkan secara bersendirian. Okay, kiranya hukum untuk yang mengikuti ni mestilah seiring dengan hukum apa yang diikutnya, atau dalam konteks lain kita boleh kaitkan dengan lafaz kaedah man malaka syai'an malaka ma huwa min dururatihi. Maksudnya sesiapa yang memiliki sesuatu, ia turut memiliki daripada keperluannya. Untuk rumusan kaedah, kaedah ini dapat dibataskan dengan lafaz kaedah at-tabi'u la yafrudu bil hukmi ma lam yasir maksudan. Maksudnya pengikut tidak diberikan hukum tersendiri selagi ia tidak membentuk maksud tujuan. Ianya pengikut dia tidak akan ada hukum dia sendiri selagi mana dia tidak berubah menjadi maksud tujuan. Disebabkan pengikut ni adalah sebahagian daripada apa yang diikutinya dan dia juga tidak boleh berdiri sendiri. Oleh sebab itu jugalah hukum pengikut mestilah sama dengan apa yang diikutinya. Okay, kemudian lihat kepada hukum furu'. Yang pertama, anak dalam kandungan ibu yang mana ibunya dijual, kandungan itu juga turut terjual. Ia tidak dapat dipisahkan ketika menjualnya. Contohnya, kalau kita nak jual lembu yang tengah bunting, kita mestilah jual sekali dengan anak dia, sebab anak dia ni merupakan pengikut kepada ibunya dan mereka ni tidak boleh dipisahkan. Okey, kemudian yang kedua, kita dihalalkan makan ulat yang berada di dalam buah disebabkan hukum memakan buah adalah halal dan ulat itu adalah pengikut kepada buah. Tetapi jika diasingkan ulat tersebut daripada buah, kita tidak diharuskan makan. Okay. Yang ketiga pula, menyembelih binatang yang sedang bunting setelah dikeluarkan anak dalam perut ibunya didapati telah mati. Jadi kita dihalalkan untuk makan anak tersebut sebab dia dikira mati disebabkan penyembelihan ibunya. Jadi anak tu adalah pengikut kepada ibunya. Pengecualian daripada kaedah. Hukum furu' yang dikecualikan daripada kaedah khas ketika mana terbentuknya kaedah idza shara at-tabi'u maqsudan. Maksudnya apabila pengikut berubah menjadi maksud tujuan. Contoh yang pertama, harus menjual anak kunci tanpa mangga atau ibu kunci. Sepatutnya kan kita mesti kena jual mangga sekali dengan anak kunci dia kan. Tapi apabila dah berubah menjadi maksud tujuan, harus menjual anak kunci sahaja. Kemudian contoh yang kedua, harus menjual sarung pedang tanpa pedang. Sepatutnya kita jual pedang dengan sarung dia sekali, tapi apabila dah berubah menjadi maksud tujuan, harus untuk kita menjual sarung pedang sahaja. Okay. Masuk pula kaedah yang kedua, iaitu at-tabi'u yasqutu bisuquti al-matbu'i. Maksudnya pengikut gugur dengan sebab gugur yang diikutinya. Okay. Huraian kaedah, apabila gugur hukum daripada sesuatu yang diikuti, dengan itu menjadi gugur juga hukum yang mengikutinya. Kaedah itu dapat dikaitkan pula dengan lafaz kaedah Iza ittahada al-haqqu saqata bisaqati ahadil mustahaqqina. Maksudnya, apabila bersatu atau berkumpul hak, gugur dengan sebab salah satu daripada kedua yang berhak itu gugur. Hukum furu' untuk kaedah yang kedua pula. Yang pertama, seseorang yang telah tinggalkan solat disebabkan mereka ni hilang akal ataupun gila, maka tak disunatkan ke atas mereka untuk mengganti solat sunat rawatib sepanjang tempoh tersebut.
Solat sunat rawatib ni solat sunat yang mengiringi solat fardu, iaitu qabliyah dengan ba'diyah. Okey, ini disebabkan telah gugur kewajipan solat fardu ke atasnya, maka turut gugur juga solat sunat yang mengiringinya. Okay, yang kedua pula, begitu juga wanita yang haid tak disunatkan ke atas mereka ni untuk mengganti solat sunat rawatib. Sebab wanita yang haid ni tak dituntut ke atas mereka untuk menggantikan solat wajib. Okay. Untuk itu, apabila gugur yang asal, iaitu yang wajib, pengikut atau yang sunat, itu lebih utama digugurkan. Okay, contoh yang ketiga pula, menurut Imam Al-Haramain, kalau ada seseorang tu dia nak berwuduk tapi ada faktor tertentu yang menyebabkan dia tak boleh basuh muka dia, maka bahagian lain yang di sekitar muka tu tak disunatkan untuk dibasuh, macam hidung. Okay. Hal ini disebabkan bahagian tersebut dikira mengikuti muka yang turut gugur dengan sebab gugur tuntutan membasuh muka. Okay. Seterusnya, pengecualian daripada kaedah. Okay. Contoh yang pertama, orang yang bertahallul dan orang tersebut tidak mempunyai rambut atau botak, dia disunatkan untuk bercukur secara simbolik atau mengenakan pisau cukur sebagai isyarat bercukur. Dekat sini tidak digugurkan hukum mencukur itu disebabkan ketiadaan rambutnya. Yang kedua pula, menurut pendapat Imam Al-Haramain, orang yang terpotong tangan ataupun kudung lengannya sampai ke bahu, maka disunatkan ke atasnya untuk membasuh bahagian atas atau baki bahu itu. Maksudnya kat sini tak gugur hukum membasuh tangan tu disebabkan dia tak ada lengan. Seterusnya, kaedah yang ketiga, iaitu at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'i. Maksudnya, pengikut tidak mendahului kepada yang diikuti. Huraian kaedah, apa yang diikuti seharusnya lebih dahulu daripada yang mengikut. Untuk itu, hukum menjadi tidak sah apabila yang mengikut mendahului apa yang diikuti. Hukum furu' yang pertama, makmum sama sekali tidak dibenarkan untuk mendahului imam dalam perbuatan solat. Jika perkara ini berlaku, maka solat menjadi tidak sah. Okay, yang kedua pula, sekiranya dalam shaf yang panjang, terdapat seorang makmum menjadi penyambung kepada imam, makmum yang berada di belakangnya tidak boleh mendahului makmum yang menjadi penyambung tersebut, kerana mereka merupakan pengikut kepada makmum yang bertindak sebagai penyambung imam. Okay. Yang ketiga pula, sekiranya orang yang tidak termasuk dalam bilangan ahli Jumaat seperti musafir dan wanita, maka takkan sah jumlah ahli Jumaat itu kecuali dengan ahli-ahli mukim atau yang menetap sahaja. Okay, maksudnya kat sini, dalam sebuah masjid tu terdapat 40 orang ahli Jumaat pada hari itu. Tetapi dalam jumlah 40 orang tu terdapat juga orang yang bermusafir dan juga wanita. Maka tidak akan sah jumlah ahli Jumaat itu, kerana dia akan menjadi sah apabila dipenuhi dengan ahli-ahli mukim atau yang menetap sahaja. Hal ini kerana orang yang bermusafir atau wanita merupakan pengikut kepada ahli-ahli mukim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Atikah binti Cik Ramli, I18102639. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan kepada kaedah kelima, iaitu tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan, atau dalam bahasa kawaid fiqhiyahnya, tasarrufu al-imami ala riayati manutun bil maslahati. Baiklah, kita pergi kepada huraian kaedah. Merujuk kepada kaedah ini, ia merupakan tindakan atau tasarruf imam atau ketua negara terhadap rakyat itu seharusnya dihubung kaitkan dengan kemaslahatan. Ketua negara ni dia dianggap sebagai
pemegang amanah rakyat. Hal ini selaras dengan lafaz kaedah, setiap orang yang menguruskan terhadap orang lain, ia hendaklah menguruskannya berdasarkan kemaslahatan, ataupun dalam petikan bahasa Arabnya, kullun mutasarrifu an ghairi fa'alaihi an yatasarrafa bil maslahati. Maka segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah selaras dengan kepentingan masyarakat dan rakyat keseluruhannya. Dia bukan kepada golongan tertentu ataupun kita pointkan suatu kepentingan tu hanya kepada golongan tertentu sahaja. Dia perlulah kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat yang menjadi majoriti, bukan kepada minoriti. Okey, kaedah ini disandarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, iaitu untuk mengawal atau untuk mengembangkannya. Surah Al-Isra ayat 34. Baiklah, kita pergi kepada sumber asal kaedah. Menurut Imam Suyuti, ia menyatakan dalam kitab Asy-Syaibah wan Nazair, di mana kaedah tersebut berasal dari fatwa Imam Syafi'i, manzilatul imami ala riayati manzilatul wali min yatimi. Kedudukan imam kepada orang seperti kedudukan wali kepada anak yatim. Namun Imam Suyuti dia cakap kaedah ni juga berasal daripada asar Khalifah Umar Al-Khattab, yang mana unzilatu fi waliyin yatimil lazi yaqimu alaihi wa yusallihu fima lahu an kana fakiran akala minhu bil ma'ruf. Diletakkan kedudukan wali anak yatim yang mengawal terhadapnya dan menjaga kepentingan hartanya. Kiranya ia fakir, makanlah daripadanya dengan cara yang baik. Namun kaedah ini sebenarnya telah dijelaskan secara umum dan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ri'ayati. Setiap daripada kita ni ialah pemimpin. Setiap daripada anda adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Baiklah, kita pergi kepada rumusan kaedah. Secara umumnya, kaedah ini termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan politik Islam, yang mana kita lebih kenal sebagai siasah syar'iyah. Kaedah ini dia menjelaskan bahawa tindakan pemimpin yang berkaitan dengan hak rakyat seharusnya dikaitkan dengan kemaslahatan mereka yang secara langsungnya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup dunia dan di akhirat. Sebarang tindakan berdasarkan peribadi atau golongan tertentu serta ke arah kemusnahan tidak diharuskan sama sekali. Jadi secara kesimpulan dia lah kan, kaedah ini dia lebih menumpukan kepada golongan ataupun kemaslahatan yang menjadi majoriti masyarakat memerlukan perkara tersebut, dan perkara tersebut tu dia menyumbang kepada kebaikan, dia menyumbang kepada manfaat bersama. Jadi kaedah ini lebih menekankan kepada keperluan masyarakat itu sendiri berbanding dengan keperluan individu yang bersifat persendirian lah. Kiranya untuk orang-orang tu kita tak boleh nak guna kaedah ini. Tapi kalau untuk masyarakat, kemaslahatan umum, boleh kita guna kaedah ini. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya, kita sambung kepada hukum furu'. Okey, hukum furu' ni sebenarnya banyak dalam buku, tapi saya hanya ambil beberapa poin saja untuk saya cuba huraikan dan berikan contoh terhadap penjelasan tersebut. Okey, yang pertama ialah pemerintah tidak boleh melantik seseorang tidak mempunyai keahlian untuk memegang jawatan atau ketua di jabatan tertentu. Contohnya lah Ali ni, dia ni belajar dalam bidang peguam, guaman, undang-undang kan. Jadi pemerintah dekat tempat dia tu, dia pergi lantik Ali ni jadi salah seorang doktor dalam bidang sakit puan, doktor sakit puan dekat hospital. Jadi benda ni tak boleh sebabnya Ali ni dia
tak ada kepakaran, tak ada keahlian dalam bidang tersebut. Jadi dia boleh memberi kemudaratan. Jadi ahli ni dia akan menghasilkan kemudaratan melebihi daripada manfaat yang akan masyarakat umum tu dapat. Bayangkan seorang peguam jadi doktor sakit puan dekat hospital, bukan ke huru-hara lepas tu kan. Jadi benda ni tak boleh. Pemerintah tu perlulah orang kata memandang ataupun mengambil kira kemaslahatan umum berbanding dengan kemaslahatan individu. Okey, seterusnya, pemerintah boleh memindahkan penduduk kampung tertentu dan mengambil alih kawasan mereka untuk dibangunkan demi kemaslahatan yang lebih umum dan menyeluruh seperti bertujuan untuk bina hospital ataupun sekolah dengan bayaran papasan yang setimpal. Okey, benda ni memang sangat-sangat kerap lah jadi dekat Malaysia. Tambah-tambah lagi tempat-tempat yang baru nak membangun. Sebelum ni dia tu kawasan tu memang kampung saja, tapi sekarang ni dia nak majukan, nak bangunkan, dia nak adakan sekolah, nak bina sekolah, nak bina hospital. Jadi memang banyaklah berlaku dekat negara kita ni. Okey, contohnya lah, kalau dulu saya pernah dengar satu berita lah berkaitan dengan satu tempat ni yang kita panggil sebagai kawasan Setinggan. Kawasan Setinggan ni saya tak tahulah kenapa kawasan Setinggan ni kan dipanggil kawasan Setinggan, tapi kawasan tu sebenarnya kawasan yang tidak diiktiraf. Bukan tak diiktiraf, dia macam kawasan tanah yang tak berpemilik, tidak didaftarkan. Jadi orang kampung pergi buat buat rumah kat situ dan tinggal kat situ. Tapi pada masa yang sama, bila dah di era kemajuan ni kan, kerajaan pun naklah buat kat situ tu bangunkan dan majukan untuk dibina hospital, dibinakan sekolah. Jadi benda tu boleh. Jadi kerajaan boleh bayar harga pampasan tanah tu kepada penduduk kampung dan boleh bina sekolah. Sebab sekolah ni semua orang pergi sekolah kan. Semua orang belajar, mendapatkan ilmu daripada sekolah. Dan hospital pula dia memenuhi kemaslahatan umum. Kiranya kat sini kita tengok kemaslahatan umum dia tu apa. Kalau dekat kampung tu tak ada pun klinik kesihatan ataupun hospital. Jadi kerajaan boleh ambil kawasan tanah, kawasan kampung tu untuk dijadikan dibina hospital kat situ. Sebab benda tu lebih memberi manfaat kepada masyarakat berbanding kewujudan kampung tu sendiri. Okey, seterusnya ialah pemerintah boleh menggugurkan senarai penyertaan tentera daripada keluar ke medan jihad demi kemaslahatan tertentu. Okey, apa yang saya faham kat sini, kalau dalam macam dalam tentera sendirilah kan, dalam tentera sendiri diorang ada unit-unit diorang kan, unit-unit diorang. So Abu ni dia dalam unit bom dan senjata kan. So dia memang pakar dalam pembuatan bom, apa semua senjata, dia tahu semua jenis senjata tu. So pemerintah dia boleh menggugurkan nama Abu ni daripada pergi ke medan perang tu, pergi ke tempat pertempuran tu. Sebabnya skill ataupun orang kata skill lah kan, skill ataupun kepakaran Abu ni diperlukan. Kiranya kalau Abu pergi ke medan perang tu, tiba-tiba Abu mati kat situ, Abu tewas kat situ kan. Lepas tu kepakaran dia tu dah tak boleh dah tak ada orang dah yang boleh jadi pakar bom, pakar senjata. Sebabnya orang yang pro dalam bidang tu dah tak ada. So mengelakkan daripada tak adanya orang yang bagus ni, orang yang pakar dalam benda ni, jadi nama Abu tu pemerintah boleh gugurkan daripada pergi ke medan perang tu. Tapi benda ni tidak digalakkan lah dalam pemerintahan. Macam tu. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifa binti Kamarudin. Nombor matrik I1810259. Okey, saya akan membentangkan mengenai topik kaedah pecahan bagi kaedah kuliah tersebut.
Kaedah yang pertama, la yajuzu li ahadin an ya'khuza mala ahadin bila sababin syar'i. Tidak boleh seseorang mengambil harta seseorang lain tanpa alasan syarak. Okey, maksud dekat sini asal-asalnya seseorang tu, tak kisahlah dia tu pemerintah ke atau orang yang ada kuasa ke atau orang biasa, dia memang tidak diperbolehkan untuk mengambil harta yang milik orang lain disebabkan dia tiada alasan syarak. Tapi kalau dia ada alasan syarak, maka dia diperbolehkan untuk mengambil harta milik orang lain. Contoh nak menunjukkan kata alasan syarak ni seperti macam dalam kes suami isteri. Syarak menetapkan bahawa si suami ni wajib memberi nafkah kepada si isteri. Tapi bila si suami ni dia tak tunaikan pun kewajipan dia tu untuk bagi nafkah ke isteri dia, maka si isteri ni diperbolehkan untuk mengambil sebahagian harta si suami ni sekadar untuk nak memenuhi keperluan kehidupan dia. Huraian kaedah, seseorang mengambil harta milik orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, ia wajib memulangkan atau menggantikan kepada pemilik yang berhak. Maksud dekat sini, apabila ada seseorang tu dia mengambil harta milik orang lain, tak kisahlah dia ambil duit ke ataupun pen sekalipun yang menunjukkan kata tu bukan hak dia, dan dia ambil tu tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka dia diwajibkan untuk memulangkan ataupun menggantikan kepada pemilik yang berhak tu. Rumusan kaedah, ambil harta orang lain tanpa sebab akan dikenakan hukuman. Seperti dalam macam kes mencuri, hukuman dia kena potong tangan. Tapi dekat sini, kalau dekat dalam bab hudud ke apa ke, hukuman potong tangan ni mestilah dia tu mencuri ada kadar-kadar dia baru akan dikenakan potong tangan kan. Tapi dekat sini kita tak mau bincangkan pasal ni lah, cuma kita nak tunjukkan contoh kalau ambil harta orang lain tu tanpa sebab, maka dia akan dikenakan hukuman. Ambil harta orang lain dengan jalan yang diharuskan, ia tidak dikenakan hukuman. Maksud dia, apabila seseorang tu dia mengambil harta atau milik orang lain dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, maka dia tidak akan dikenakan apa-apa hukuman ataupun denda. Okey, yang ni kita boleh refer kepada hukum furud. Hukum furud, amil zakat boleh mengambil sebahagian daripada harta yang diwajibkan zakat daripada orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Dekat sini kalau baca pun kita dapat jelas dah kan, nak menunjukkan kata amil zakat tu orang yang kerja bahagian zakat tu, dia diperbolehkan untuk mengambil sebahagian daripada harta orang Muslim yang enggan nak mengeluarkan zakat. Sebab apa amil tu boleh? Dikarenakan zakat tu kan merupakan sesuatu kewajipan untuk orang Muslim untuk mengeluarkan zakat. So bila mereka tak mahu kelak, maka amil zakat ni diperbolehkan untuk mengambil sebahagian daripada harta mereka tu. Kaedah yang kedua, la yunza'u syai'un min yadin ahadin illa bihaqqin sabit. Tidak boleh sesuatu diambil daripada milik seseorang kecuali dengan hak yang tetap atau sah. Okey, maksud dekat sini sesuatu yang menjadi milik orang lain tu tak boleh diambil kecuali dengan hak yang tetap atau sah ni. Maksud dia macam contoh, seseorang tu dia kehilangan barang ataupun barang dia tu dicuri. Namun apabila barang tu telah ditemui oleh diri dia ataupun orang lain, maka dia ada hak untuk memiliki dan menuntut kembali barang dia yang hilang tu disebabkan dia ada hak yang tetap dan sah untuk memiliki barang dia tu kembali. Huraian kaedah, seseorang memiliki sesuatu barang atau hak, ia tetap menjadi hak miliknya selagi tiada perkara atau pengakuan yang membatalkan hak pemilikan dia. Okey, contoh, Abu dia ada bola, maka bola tu akan tetap menjadi hak milik dia selagi mana Abu tak buat pengakuan atau perkara yang membatalkan tu. Contoh saya nak bagi contoh pengakuan lah. Contoh selagi mana Abu tak kata, okey aku bagi bola ni kat hang, aku dah tak mau dah, jadi aku nak bagi bola ni kat hang, hang ambil lah bola ni. Selagi dia tak kata macam tu, ataupun seakan-akan tu ke, ataupun perkara yang membatalkan tu, selagi itulah bola tu akan tetap menjadi hak milik dia. Rumusan kaedah merupakan bentuk lafaz melalui kata-kata Qadi Abu Yusuf Al-Hanafi. Tidak boleh bagi seseorang pemimpin itu mengeluarkan daripada hak milik seseorang melainkan dengan hak yang tetap, benar dan makruf. Okey, maksud dekat sini, asal-asalnya pemimpin tu kan dia tak boleh sesuka hati nak mengambil ataupun nak mengeluarkan seseorang tu daripada hak milikan dia. Melainkan adanya hak yang tetap, benar dan makruf. Maksud dia lebih kurang macam
hak yang diiktiraf oleh undang-undang lah, lebih kurang macam tu. Okey, contohlah dekat rumah saya. Saya ni simpan barang yang terlarang. Macam dadah ke atau apa-apa pun kan. Lepas tu dadah tu menunjukkan dia tu memang hak milik saya. Tapi kalau ikut undang-undang, kita tak boleh nak simpan dadah yang disebabkan barang yang terlarang. Okey, jadi bila kantoi dapat tahu dekat pihak kerajaan, maka kerajaan ni ada hak yang tetap, benar dan diiktiraf, dan depa tu boleh mai rumah saya untuk ambil dadah tu, disebabkan depa tu ada hak untuk mengeluarkan saya daripada memiliki dadah tu. Macam tu. Hukum furu'. Seseorang suami yang tidak menunaikan nafkah wajib kepada isterinya, hakim berkuasa mengambil sebahagian hartanya dan diberikan kepada isteri. Okey, dekat sini jelaslah bahawa bila suami tak bagi nafkah, maka hakim berkuasa mengambil sebahagian hartanya dan diberikan kepada isteri, disebabkan si isteri tu ada hak untuk mendapat nafkah untuk mendapat nafkah daripada suami tu kan. Bila suami tak bagi, maka hakim berkuasa mengambil sebahagian harta si suami tu. Kaedah yang ketiga, al-khianatu la tatajazza'u. Maksud dia, perbuatan khianat tidak terbagi-bagi. Okey, dekat sini kita macam kurang jelaskan apa yang hendak disampaikan. Okey, jadi kita akan refer kepada huraian kaedah. Apabila seseorang yang dipercayai untuk memegang amanah, namun ia melakukan pengkhianatan terhadap amanah tersebut, ia seharusnya dipecat dari semua bahagian. Maksud dekat sini contoh, dalam satu komuniti, Abu dipercayai oleh semua orang, lalu diberi jawatan bendahari, iaitu pegang duit orang lah. Kerana duit tu dia tak boleh untuk guna untuk keperluan diri dia. Namun tiba-tiba Abu ni dia melakukan pengkhianatan, dia guna duit tu untuk beli barang keperluan dia. Maka seharusnya dia dipecat. Tapi dipecat tu bukan daripada jawatan bendahari je. Kerana dia dipecat daripada semua bahagian. Kerana dia tak boleh lah jadi AZK ke, setiausaha ke, atau apa-apa pun daripada jawatan tu. Sebab dia telah melakukan pengkhianatan. Rumusan kaedah antara lain, seseorang diberi kepercayaan untuk menjadi ketua daerah atau pemerintah. Jika ia melakukan khianat sama ada satu bahagian sahaja, maka seharusnya dipecat dari semua bahagian, bukan tertakluk kepada bahagian yang dikhianatinya saja. Maksud dekat sini samalah macam huraian kaedah contoh tadi tu kan. Apabila seseorang tu diberi kepercayaan untuk menjadi ketua daerah atau pemerintah, tapi jika dia melakukan pengkhianatan, maka dia seharusnya dipecat daripada semua jabatan. Hukum furu'. Seseorang diberikan amanah menjadi sebagai wali harta wakaf. Jika ia melakukan khianat terhadap salah satu harta wakaf, seharusnya dipecat dari diberi kepercayaan terhadap semua amanah yang berkaitan harta wakaf. Jadi jelaslah kan? Semua faham jika seseorang tu diberi amanah sebagai wali harta wakaf, jika dia melakukan pengkhianatan, maka seharusnya dia dipecat. Okey, itu sahaja kaedah pecahan yang dapat saya hurai dan jelaskan dekat sini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Hidayah binti Niamat Kamal, I18102725. Saya akan meneruskan kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah 6, iaitu al-hududu tasqutu bisyubuhati. Hukuman hudud gugur dengan sebab keraguan. Huraian kaedah. Maksud hudud ialah segala hukuman yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, batas dan kadarnya. Contoh macam hukuman potong tangan terhadap pencuri. Hukuman hudud ni gugur kerana ada syubhat, atau juga hukuman boleh gugur dengan berdasarkan perkara-perkara syubhat. Yang mana jika terjadi satu kes jenayah tu dan didapati ada keraguan dan syubhah, maka ia hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana takut dibimbangi berlaku kesilapan dan kezaliman dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan lafaz kaedah, al-batilu fi qadaya mardud. Maksud keputusan yang salah atau batal itu ditolak. Seterusnya rumusan kaedah. Perkataan idra'u ialah idfa'u. Hendaklah kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh atas semampu kamu untuk mengelakkan daripada menjatuhkan hukuman dengan sebab ada keraguan.
Hakim perlu membuat penilaian dan penelitian bagi menetapkan sama ada terdapat keraguan atau tidak dalam satu kes jenayah melalui penelitian yang terperinci. Dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah al-qadi ma'murun bin nazari wal ihtiyat. Maksudnya hakim itu dituntut supaya meneliti dan berhati-hati. Segala bukti dan keterangan perlu diteliti sebelum dijatuhkan hukuman. Jika terbukti sah buktinya, maka barulah dijatuhkan hukumannya. Lafaz kaedah iqamatul hududi wa rafa'u tanazu'i fil huquqi biqtasu bil hukam, iaitu melaksanakan hukuman hudud dan menyekat perselisihan berkaitan dengan hak-hak dikaskan kepada hakim. Seterusnya, syubhat menggugurkan hukuman. Dapat 3 syubhat yang diambil kira bagi menilai kesalahan penjenayah. Yang pertama, syubhatun fil fa'ili, iaitu syubhat yang berlaku dari sudut subjek dan orang yang melakukan perkara itu. Contohnya ialah seorang lelaki menyetubuhi seorang wanita yang disangkakan isterinya atau yang halal baginya. Yang kedua, syubhatun fil mahalun, iaitu syubhat yang berlaku dari sudut objek dan benda atau pada tempatnya. Contoh, orang yang melakukan persetubuhan itu mempunyai pemilikan atau bercampur aduk, iaitu syubhah. Seperti hamba miliknya yang bertaraf mahram, hamba milik bersama atau al-mushtarakah, hamba mukatabah atau hamba milik anaknya. Yang ketiga, syubhatun fil turik, iaitu syubhat yang berlaku dari sudut kaedah atau cara penyelesaian. Contoh, haram menurut satu pendapat atau mazhab dan halal menurut pendapat atau mazhab lain. Seperti perkahwinan atau nikah tanpa wali, iaitu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, nikah tanpa wali adalah sah. Manakala pendapat jumhur ulama tidak sah, maka syubhat yang berlaku itu adalah dari sudut perselisihan pendapat mujtahid. Contohnya yang lain, perkahwinan tanpa saksi sah menurut setengah pendapat dan tidak sah menurut pendapat lain. Syubhat tu ialah perselisihan antara pendapat tersebut. Seterusnya, sumber asal kaedah. Ada 2 sumber asal kaedah. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi daripada Abu Hurairah. Idfa'u hududa ma wajadtum lahu madfa'an, yang bermaksud hindarkanlah hukuman hudud disebabkan kamu dapati keraguan. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah. Idra'ul hududa an muslimin mastata'tum. Maksudnya, hindarkanlah hukuman hudud daripada kamu muslimin semampu yang kamu dapat. Hukum furu'. Yang pertama, tidak dikenakan hukuman potong tangan seseorang yang mencuri harta atau barangan yang disangkakan miliknya. Dia syubhat dan tidak dikenakan hukuman sebab diingat barang tu milik dia punya. Yang kedua, seseorang lelaki berzina dengan seseorang wanita yang mana ia tidak mengetahui bahawa wanita tersebut isterinya. Namun selepas itu ia mendakwa bahawa wanita itu isterinya. Ia tidak dikenakan hukuman hudud. Ianya dia berzina dengan isteri dia. Benda tu jadi syubhah lah. Sebenarnya wanita tu ialah isterinya, bukannya orang lain. So dia tak kena hukuman zina. Yang ketiga, sekiranya seseorang Muslim merdeka membunuh seseorang yang mana ia tidak mengetahui sama ada masa yang dibunuhnya itu kafir atau Muslim, ia tidak dikenakan qisas kerana dikira syubhat sebab dia tak tahu orang yang dibunuh itu kafir ke Muslim. Okey. Kaedah pecahan. Terdapat 3 kaedah pecahan. Yang pertama, syubhatu la tasqutu ta'zira wa tasqutu kafarah, yang bermaksud syubhat tidak menggugurkan hukuman ta'zir, namun ia menggugurkan kafarah. Biarpun hukuman ta'zir itu dilaksanakan dengan berdasarkan ijtihad serta pandangan hakim, namun hakim perlu membuat penilaian saksama bagi tujuan kemaslahatan penjenayah dan orang lain. Selaras dengan kaedah, hukuman ta'zir itu di bawah kuasa imam atau pemerintah berdasarkan besar atau kecil kadar jenayah itu. Hukum furu' dia, seseorang yang melakukan persetubuhan semasa ihram atau di siang hari bulan Ramadan kerana lupa
tidak diwajibkan membayar kafarah kerana syubhat. Syubhat kat sini ialah dia lupa. Yang kedua, seseorang menyetubuhi isterinya petang hari Ramadan dengan menyangka matahari telah terbenam, namun belum lagi. Ia hendaklah membatalkan puasanya itu, namun tidak dikenakan kafarah. Ya, kena batal puasa saja. Kafarah tak kena. Kaedah pecahan yang kedua, syartu syubhati an takuna qawiyatan wa illa fala athara laha. Yang maksud syarat syubhat itu ialah kukuh, kiranya tidak begitu ia tiada pengaruhnya. Syarat untuk menggugurkan sesuatu hukuman terhadap penjenayah yang berasaskan perkara syubhat terhadap jenayah yang dilakukannya itu ialah keraguan tersebut mestilah kukuh dan kuat dengan berdasarkan dalil yang kukuh mantap. Hukum furu'. Dikenakan hukuman hudud terhadap orang mencuri barang-barang yang harus pada asalnya. Mencuri kayu api contoh. Hal tersebut kerana syubhat tersebut tidak kukuh atau syubhat itu lemah sebab dia curi barang-barang yang boleh dicuri. Benda tu haruslah kalau curi pun. Kedua, sekiranya seseorang Muslim membunuh kafir zimmi, lalu wali kafir zimmi tersebut bunuh pula Muslim tu. Wali tersebut seharusnya dikenakan hukuman bunuh menurut jumhur, iaitu tanpa memerhatikan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan wali tersebut tidak dikenakan hukuman bunuh kerana ia membunuh Muslim itu untuk memenuhi haknya. Hal tersebut ada keraguan. Atau syubhat yang berlaku itu adalah syubhat yang lemah. Kaedah pecahan yang ketiga, la yajuzu isbatul hududi min tariqil qiyas wa innama tariqu isbatiha tauqifu. Yang bermaksud tidak boleh penetapan hudud dengan kias, melainkan jalan penetapannya melalui nas. Dalam pendapatan apakah jenayah dilakukan oleh orang yang didakwa termasuk dalam kategori jenayah hudud atau sebaliknya tidak boleh sama sekali dilakukan dengan kaedah atau jalan kias. Sebab semua jenayah yang termasuk dalam kategori jenayah hudud ni telah ditentukan dengan pasti dan telah dinyatakan oleh nas. Kias tidak selalunya menjamin kebenaran kerana kemungkinan adalah yang dijadikan dasar bagi kias tu kurang tepat hingga menyebabkan terhasil hukum yang tidak tepat juga. Apabila perbuatan jenayah itu dikiaskan dengan jenayah hudud, akan menyebabkan berlaku syubhat dan akan mengakibatkan terbentuknya berbagai-bagai hukum. Hukum furu'. Perbuatan homoseks atau liwat, sekiranya ia difahami dari sudut memuaskan nafsu syahwat, kita dapat kias dengan jenayah zina. Tapi kalau kita difahamkan dari sudut orang yang melakukan perbuatan tersebut, tidaklah dinilai sebagai satu perbuatan zina. Kerana dalam perkara syubhat, itu tidak dibenarkan dalam jenayah hudud. Kiranya perbuatan liwat ni kita tak boleh nak kiaskan dengan jenayah zina, tak boleh nak samakan. So, perbuatan liwat ni tak boleh dikenakan hudud sebab ada syubhah dekat situ. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.